Jawab pun yang saya reti lah, yang saya tak reti saya takkan jawab, tuan-tuan. Yang saya tak reti saya jawab. Jadi 4 soalan yang dibagi oleh admin kita. Soalan daripada tuan-tuan yang tuan-tuan ada PM kepada inbox Facebook saya akan cuba jawab insya-Allah. Soalan-soalan merapu saya tak mau jawab dah, tuan-tuan. Soalan-soalan merapu saya tak mau jawab dah. Saya nak jawab yang berkaitan saja. Baik, soalan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozana Zakaria ingin bertanya sedikit. Betulkah saya mendengar kata-kata bahawa solat sunat yang baik dilakukan di rumah? Mohon penjelasan. Baik. Daripada Puan Rozana Zakaria. Puan kecil saya tak tahu dah dia abang, nama dia Rozana Zakaria. Dia kata dia duk dengar ada orang duk habaq dekat dia kata solat sunat ni yang sebaiknya kita lakukan di rumah. Betul ataupun tidak? Nah, tuan-tuan, yang mana yang lebih baik? Nak solat sunat di masjid ataupun nak solat sunat di rumah, Ustaz? Dia tanya. Ada orang duk kata solat sunat ini baik di rumah. Baik, saya nak jawab dengan satu hadis Nabi SAW. Lebih kurang bunyinya lagu ni lah kalau saya tak silap. Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah," atau kama qala. Lebih kurang lagu ni hadis dia. Nabi SAW jawablah hadis. Nabi kata apa dia? Nabi kata, "Sallu ayyuhan nas." Semayanglah kamu wahai manusia. Di mana nak semayang ni? Nabi kata, "Fi buyutikum." Semayanglah dekat rumah-rumah hangpa. Rumah-rumah kamu semua ni. Fa inna salati salatul mar'i fi baitihi. Maka sesungguhnya sebaik semayang tu semayang seorang tu di rumah, illal maktubah, kecuali semayang wajib yang 5 tu. Ni Nabi kata semayanglah di rumah. Sebaik-baik semayang ni semayang di rumah kecuali semayang wajib. Tetapi ulama dia perincikan di sana, ada juga solat sunat yang dituntut berjemaah, yang Nabi sendiri buat secara berjemaah. Antaranya solat sunat tu, solat sunat apa dia? Solat sunat 2 hari raya. Hari raya puasa, hari raya haji. Yang ni waktu zaman Nabi dirikan di masjid dan ataupun di tempat yang lapang. Antaranya lagi solat sunat yang dituntut kita berjemaah, antaranya lagi adalah solat sunat gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan, Nabi buat secara berjemaah. Solat sunat istisqa, minta hujan, Nabi buat secara berjemaah. Jadi dia ada 2 kategori solat sunat ni, yang sama, yang dituntut solat di rumah. Contohnya macam Nabi sembahyang malam. Nabi sembahyang malam di rumah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi solat malam ni bengkak-bengkak kakinya. Nabi buat di mana? Nabi buat di rumah. Nabi buat di rumah yang tu. Jadi solat sunat ni yang kecuali beberapa ni saja yang disunatkan kita buat secara berjemaah. Yang lain tu Nabi kata sebaiknya sembahyanglah solat sunat ni di rumah. Nabi kata, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Jadi Ustaz nak tanya sikit lah. Ya, jadi salah tak kalau kami pihak masjid ni, Ustaz? Pihak masjid ni kami duk buat solat qiyamul lail perdana, kami duk buat setiap bulan qiyamul lail perdana. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada juga orang duduk buat di rumah seorang-seorang, dia tak jadi kerja. Jadi bila buat ramai-ramai, dia mai lah. Dia pula AJK masjid baru dilantik. Di rumah pakai tak mayang lah. Kalau nak buat di masjid ramai-ramai, dia akan buat. Yang tu pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berimamkan orang yang solat sunat? Macam mana? Oh, bolehkah kita bawah tu? Bolehkah kita yang solat fardu berimamkan orang yang solat sunat? Itu. Baik, terima kasih. Yang ni pula masalah kita ni solat fardu. Kita nak sembahyang wajib, kita nak sembahyang. Tapi kita pipi tu imam ni dia duk sembahyang sunat. Contoh mudah.
Kita tak semayang Isya lagi, pi masjid nak semayang Isya. Bulan Ramadan, nak pergi masjid nak semayang tarawih. Kita nak pergi masjid nak semayang tarawih. Tapi kita ni tak semayang Isya lagi. Sampai di masjid, lepas duduk tengah semayang tarawih, lepas habis dah Isya. Kita tak semayang Isya lagi, kita nak semayang tarawih. Di situ dia ada dua. Nah, sebelum saya nak jawab yang ni, saya nak sentuh dulu. Tuan-tuan, ramai mana orang tarawih haram, Isya haram tak semayang, tarawih tak pernah tinggal. Tak betul tuan-tuan. Nak semayang tarawih kena semayang Isya dulu. Sebab tarawih tu dia lepas Isya. Berapa ramai orang Isya haram tak semayang, tarawih haram tak tinggal. Kacau. Jadi kawan ni dia pi, dia tak semayang Isya lagi, dia nak semayang Isya. Dia pi lepas duduk tarawih dah. Baru mangkit Allahu Akbar tu imam baru rakaat pertama semayang tarawih. Dia semayang Isya. Waktu tu macam mana? Boleh tak dia pi follow tu imam? Jawabnya boleh. Selagi mana solat sunat itu kaifiat ataupun cara pelaksanaannya tu sama. Bila kita pun belakang Allahu Akbar, tu imam tu niat semayang tarawih, kita duduk belakang niat semayang Isya. Habis dua, kita mangkit sambung lagi dua. Tidak ada masalah. Ataupun kita masuk semayang, kita nak semayang, tiba-tiba masjid tu imam dah habis dah. Ada satu orang duduk semayang ba'diyah. Kita pergi ikut belakang dia. Boleh tak? Boleh. Nah, boleh. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga. Saya salam Ustaz, saya ingin penjelasan daripada Ustaz. Kadang-kadang dengar dia nak penjelasan tu kita mencuak, entah kita bukan reti sangat. Saya nak penjelasan daripada Ustaz mengenai kedudukan kanak-kanak dalam solat. Kanak-kanak dalam saf ketika solat berjemaah. Pening duk dengar macam-macam rohana zaman. Salam Ustaz, saya ingin penjelasan kedudukan kanak-kanak dalam saf ketika solat jemaah. Pening duk dengar macam-macam. Macam-macam tu lagu mana? Okey, kedudukan kanak-kanak dalam saf ni lagu mana? Saya nak jawab dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ar-rijala qaddama al-ghilman wan nisa khalfa al-ghilman atau kama qala. Hadis. Saya jawab dengan hadis dah mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ar-rijal qaddam al-ghilman wan nisa khalf al-ghilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi ni semayang berjemaah, Nabi akan susunan saf. Kita balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan susunan saf. Nabi akan letak yang pertama, yaj'alur rijal qaddam al-ghilman. Nabi letak orang-orang lelaki dewasa di depan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki di belakang, orang dewasa lelaki di depan. Wan nisa khalfal ghilman. Orang perempuan dewasa tu pula Nabi akan letak di mana? Di belakang saf kanak-kanak lelaki. Contohnya mudah-mudah nak faham lagu ni. Nabi letak di depan orang lelaki yang dewasa. Belakang orang lelaki dewasa Nabi letak pula kanak-kanak lelaki. Belakang kanak-kanak lelaki wanita-wanita yang dewasa. Belakang wanita dewasa kanak-kanak wanita. Itu cara Nabi susun. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut dapat memberi penjelasan kepada soalan tersebut. Wallahu a'lam. Ada satu lagi yang terakhir. Yang terakhir 4 soalan semua. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya selalu tengok tu imam tempat saya apabila habis semayang, dia selalu menghadap ke arah makmum. Pasal apa ya? Adakah ia satu tuntutan? Bagus juga soalan ni. Tu imam di masjid, habis-habis dia panggil salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sapu muka, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dia pun beralih mai ke arah makmum. Selalu orang dia tengok lagu tu. Betul ya tak? Betul. Adakah ia satu tuntutan? Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis daripada Imam Al-Bukhari, Nabi SAW, sahabat cerita, idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi atau kama qala. Ni sahabat cerita Nabi buat. Sahabat cerita Nabi buat.
Iza salla salatan, bila Nabi selesai sembahyang ni, kata sahabat, aqbala alaina biwajhihi, Nabi akan palingkan, tertoleh wajahnya ke arah sahabat. Dalam hadis yang lain, sahabat ni cerita apa dia, tuan-tuan? Dalam hadis yang lain, sahabat cerita, kami ni cukup seronok kalau nak semayang ni, nak duduk di belakang Nabi belah kanan. Sebab apa dia? Sebab Nabi bila dia habis bagi salam, dia akan beralih mai tengok belah kami. Sahabat cukup seronok. Jadi jawapannya dia kata tadi ni, apabila habis semayang menghadap kiblat, kenapa ya? Adakah ia tuntutan? Iya, tuntutan ataupun sunnah yang Nabi SAW buat. Nabi bila dia habis semayang, Nabi akan paling wajahnya ke arah para sahabat. Dan Nabi akan paling ke arah para sahabat. Dan tuan-tuan, ada juga pandangan ulama, kalau tak silap saya pernah terbaca dalam kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mana-mana mungkin asatizah yang menonton live kita pada malam ni boleh buka. Kalau tak silap saya, dalam kitab Dr. Wahbah, bagaimana diceritakan makruh kalau tu imam tak beralih ke arah makmum. Kalau tu imam beralih ke arah kiblat, hukum dia makruh. Jadi amalan tu imam duk beralih tu, adakah ia satu tuntutan? Ia satu sunnah daripada Nabi SAW berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan, 4 soalan lah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang baik, memberikan penjelasan yang baik untuk sama-sama kita beramal apa yang kita mengaji pada malam ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.